adakah YB berpandangan bahawa darurat ini yang diisytiharkan melalui perlembagaan 150 bracket 3 kalau tak silap saya, akan dilanjutkan selepas 31 hari bulan Julai ini untuk menyelamatkan riwayat politik Perikatan Nasional. Adakah YB melihat darurat akan dilanjutkan atau tidak? Seretan itu soalan yang cukup menarik dan ada di tanya oleh ramai orang. Mereka nak tahulah apa akan jadi pada 1 hari bulan Ogos. Saya rasa pembatalan Kongres kita memang jelas macam saudara Sim telah jelaskan. Mereka tak mau dengar, mereka tak mau rakyat Malaysia mendengar Kongres kita lah bersuara, kalau 2,000 orang boleh kumpul atas maya dan mengutarakan banyak pandangan bernas dan cerdik atas pengurusan negara dan sebagainya, mereka takut impact itu. Jadi mereka batal atau tangguhlah. Baik. So, apakah akan berlaku pada 1 hari bulan Ogos? Jangkaan saya ialah darurat ini akan dilanjutkan. Ya. Kenapa saya cakap begitu? Sebab kalau kita lihat kadar kes baru setiap hari untuk COVID masih dalam julat 5-6 ribu macam tu. Tidak ada jaminan bahawa jumlah kes itu akan kurang banyak sebelum 1 hari bulan Ogos. Itu satu. Yang kedua, kemajuan dalam program penyampaian vaksin ini sangat lemah. Maksudnya sampai sekarang saya gunakan parameter iaitu untuk menilai saya gunakan berapa orang sudah dapat dua dos. Dua dos baru perlindungan kita lengkap lah, ya. Bukan satu. Baru sampai 2 juta saja, ya. Dan bukan sorry minta maaf, baru sampai 1.1 atau 1.2 juta. Okey, peratusan macam 3-4%. Baik, mereka jamin sekarang mereka pertingkatkan kadar vaksin setiap hari. Saya kurang yakinlah bila dia cakap 100,000 sehari, 150,000 sehari. Saya rasa mungkin mereka akan capai secara konsisten, ya. Sebelum 1 Ogos ini mungkin 80,000 satu hari macam itu. Tapi saya nampak best case scenario untuk peratusan rakyat Malaysia dan juga pekerja asing yang akan dapat 2 dos vaksin ini mungkin macam 10, 12, 13% saja. Itu sangat jauh daripada peratusan 80% ataupun 75% yang perlu untuk mencapai immunity kelompok atau dalam bahasa Inggeris herd immunity. Itu yang tahap kita perlu untuk buka balik ekonomi dan ikut propaganda mereka untuk buka parlimen dan sebagainya. Hamzah Zainuddin baru kata kita dapat herd immunity baru kita boleh buka parlimen. Harus dia, ya. So itu bagi saya itulah tanda yang jelas mereka belum sedia untuk buka parlimen dan berdepan kita sebagai satu sistem semak dan imbang. Mereka tak sanggup berdepan dengan kita untuk mempertahankan apa yang mereka buat. Sorry, maksud YB mereka akan lanjutkan darurat ini, jangkaan akan lanjutkan darurat ini demi untuk terus menutup parlimen sahaja. Betul atau tidak? Tapi kali ini mereka cuba kena mengakui pencapaian mereka untuk menangani COVID-19 pun boleh dianggap sampai sekarang sebagai kegagalan. Dan ironisnya ialah kegagalan ini akan beri hujah pada mereka untuk lanjutkan lagi. Ini yang realiti sekarang. Dia gagal, tapi dia akan pakai hujah itu, jumlah kes masih tinggi, 6,000 satu hari, kematian masih tinggi, vaccination belum sampai target. Kita tak boleh buka parlimen. Justifikasikan berlanjutan darurat. Untuk menjustifikasikan. Padahal ini satu saya rasa poin yang sangat penting. Biar saya ambil masa sedikit. Sebenarnya ini telah diutarakan oleh pimpinan Keadilan Datuk Seri Anwar dan juga pimpinan PH. PH ada plan, ada rancangan yang jelas untuk memvaksinkan hampir ke tahap itulah, itu 75-80%. Kalau kita cadang
You tak boleh gunakan macam pusat vaksinasi yang besar saja macam mereka buat sekarang. Mereka bagi kontrak-kontrak kepada syarikat kroni mereka buka dan menjalankan pusat vaksinasi besar. Bagi saya, itu cara yang salah. Boleh dibuat sebagai secondary mechanism atau mekanisme kedua. Yang depan kita ya ialah 7,000 klinik swasta dengan peralatan yang lengkap. Because klinik swasta ini mereka biasa handle vaksin. Dia doctors. Ya. Di rural dan di urban lah, di semua tempat. Mereka ada fridge, mereka ada semua kelengkapan. Mereka ada doktor, mereka ada jururawat. Kita pun ada ratusan klinik kesihatan di semua yang bertabur di seluruh Malaysia. Di kawasan pendalaman juga. Itu pun sama. Ada kelengkapan yang sebut lengkap, peralatan dan doktor dan jururawat. Kalau kita pakai mereka, gunakan mereka, sebagai contoh ya, saya ambil 5,000 klinik swasta, 5,000 saja, bukan 7,000. Setiap klinik swasta saya sudah bincang ini dengan beberapa doktor GPs lah. Mereka kata untuk vaksin 100 orang satu hari bukan masalah langsung. Kita treat 100 patient sehari, apa masalah untuk vaksin 100. Kalau kita berjaya dapat 100 patient dalam satu klinik, itu bermaksud 500,000 orang warga Malaysia, warga asing, kita boleh sampaikan vaksin setiap hari. Bermaksud 13 lebih juta orang yang sudah daftar untuk vaksin sekarang, setakat sekarang, kita boleh buat dalam 1 bulan. Tapi pada pandangan YB, kenapa mereka sengaja tidak mahu terima cadangan ini walaupun telah lama dikemukakan oleh MMA sendiri? Ya, betul. Saya nampak mereka lebih suka cara pusat mega inilah, sebab itu cara mungkin mengaut sedikit duit jugalah. Tahu kontak kepada kawan-kawan ataupun mereka nampak sistem ini lebih efektif. Tapi bagi saya jelas sistem itu, saya bukan kata tutup semua mega center, bukan. Saya kata mega center boleh jalan. Tapi sistem yang terbaik di hadapan muka kita, sistem yang jelas boleh buat kerja itu, yang sedia sekarang, dia sudah sedia berapa bulan untuk buat kerja ini, you tak gunakan mereka. Baru memang dia sudah mula, saya tahu. Tapi berapa? Saya dengar statistik semalam baru 100 klinik akan mula buat vaksinasi. Padahal kita ada 7,000 private swasta, klinik swasta yang menunggu, yang telah macam-macam halangan birokrasi lah telah diletak di hadapan mereka sampai mereka pun tak mahu libatkan diri. Yang kedua, yang kegagalan kerajaan ialah masalah kita tahu vaksin ini perlu didapati cepat. Di sini ada satu kegagalan besar sebab procurement mereka ya, pembelian vaksin mereka sangat lambat ya. Dan walaupun mereka tahu masalah ini di bulan 1, bulan 2 masa dia declare emergency, tindakan mereka lambat dan supply vaksin pun lambat. Tapi kita dengar dan ini kita dapat sahkan, kalau kita pergi ke pasaran hari ini sekarang, minggu ini, kita boleh dapat vaksin. Kita boleh dapat. Mungkin kita kena bayar lebih sikit. Tapi kalau kita cari dalam pasaran, kontak direct kepada pembekal vaksin, luluskan 3 jenis vaksin yang masih belum dapat kelulusan, kita boleh dapat pembekalan vaksin. Inilah kegagalan juga yang sangat besar dari segi pengurusan program vaksinasi ini. Jadi secara kesimpulan, mereka gagal bukan tak boleh mengatasi masalah ini. Masalah ini boleh dimengatasi dengan rancangan yang bijak lah, yang terancang ya. Tapi malangnya gagal dibuatlah sekarang. Dan bagi saya itu akan digunakan sekarang sebagai justifikasi untuk lanjutkan darurat 1 Ogos.